Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Hani, Cikgu Sains anda. Pada hari ini, Cikgu Hani ingin berkongsi berkaitan Sains Tingkatan 3 iaitu Bab 10, Penerokaan Angkasa Lepas. Okey, standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, menerangkan dengan langkaran mengenai perkembangan sejarah model sistem suria, berkomunikasi mengenai kepentingan perkembangan teknologi dan aplikasinya dalam penerokaan angkasa lepas. Yang ketiga, mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas. Okey, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar perkembangan dalam astronomi, iaitu sejarah model sistem suria. Kita ada Ptolemy, Copernicus dan Kepler. Seterusnya, yang kedua, kita akan belajar berkaitan perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas, iaitu sejarah permulaan penerokaan angkasa lepas, pembinaan roket, satelit dan kuar angkasa, dan teknologi penderiaan jauh ataupun remote sensing. Okey, yang pertama, kita belajar mengenai perkembangan dalam astronomi, iaitu model Ptolemy. Sejarah model sistem suria. Yang pertama, kita ada model Ptolemy, iaitu 90 hingga 168 selepas Masihi. Okey, beliau merupakan ahli astronomi, astrologi dan geografi Yunani. Okey, penemuan beliau adalah membina model geosentrik. So, kalau kita ingat Ptolemy, kita ingat geosentrik. Okey, yang kedua, kita ada model Copernicus pada tahun 1473 hingga 1543. Beliau merupakan ahli astronomi, matematik, ekonomi dan doktor di Poland. Okey, beliau menemukan model heliocentrik. Kalau ingat Copernicus, kita ingat heliocentrik. Seterusnya, kita ada model Kepler pada tahun 1571 hingga 1630. Beliau merupakan ahli astronomi, matematik dan astrologi Jerman. Okey, beliau menemukan hukum Kepler. Okey, ini merupakan model geosentrik. Okey, geo bermaksud bumi. Okey, di tengah. Kemudian, sentrik bermaksud berpusat. Bumi berada pada pusat sistem suria. Bumi pegun, maksudnya tidak bergerak. Matahari dan planet lain mengorbit mengelilingi bumi dalam orbit yang membulat. Okey, kita tengok contoh planet ini mengorbit mengelilingi bumi. Begitulah bagaimana analoginya planet mengorbit mengelilingi bumi dalam orbit yang membulat. Seterusnya, kita lihat model heliocentrik. Helio bermaksud matahari. Sentrik bermaksud berpusat. Matahari berada pada pusat sistem suria. Bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang membulat. Itulah analoginya. Model heliocentrik oleh Copernicus. Seterusnya, kita ada hukum Kepler. Hukum Kepler ini mengubah suai model heliocentrik dengan matahari pada titik fokus sepunya pada orbit elips planet. Dikemas kini dengan hukum Kepler.
Sekarang kita masuk yang kedua, perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Abad ke-11, China mencipta serbuk letupan dan menggunakan roket primitif dalam pertempuran. Seterusnya, berkembang pada tahun 1609, teleskop pertama digunakan dalam bidang astronomi oleh Galileo Galilei. Seterusnya, pada tahun 1957, satelit pertama iaitu USSR Sputnik. 1961 merupakan manusia pertama di orbit iaitu Yuri Gagarin dalam USSR Vostok 1. Seterusnya, pada tahun 1969, manusia pertama menjejakkan kaki di bulan iaitu Neil Armstrong US Apollo 11. Seterusnya, 1973 penerbangan pertama ke Mushtari iaitu US Pioneer 10. Berkembang pada tahun 1981 penerbangan pertama kapal angkasa ulang-alik iaitu US Columbia. Seterusnya, 1989 penerbangan pertama ke Neptune US Voyager 2. Seterusnya, 1990 US melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble, kapal angkasa ulang-alik Discovery. Kemudian 1996 merupakan satelit Malaysia Miasat 1 dan 2 dilancarkan. Seterusnya, pada tahun 2000, microsatelit Malaysia yang pertama, Tiongsat 1 dilancarkan. Kemudian, pada tahun 2002, agensi angkasa negara iaitu Angkasa ditubuhkan. Seterusnya, pada tahun 2011, stesen angkasa antarabangsa ISS telah siap dibina dengan lengkap. Kita masuk aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas dan kepentingannya. So, kita ada teleskop angkasa lepas. Yang pertama kita ada sextant iaitu astronomi untuk mengukur altitude bintang. Kemudian kita ada teleskop Galileo menjadi alat astronomi yang paling banyak digunakan. Kemudian kita ada teleskop angkasa Hubble diletakkan dalam ruang orbit 500 km dari permukaan bumi. Seterusnya kita ada teleskop angkasa Spitzer mengesan aktiviti dalam angkasa lepas yang sangat jauh. Last sekali kita ada selain pada teleskop jenis optik, teleskop radio juga digunakan untuk mengesan gelombang radio dari angkasa lepas. Aplikasi teknologi yang kita gunakan untuk meneroka angkasa lepas yang pertama adalah roket. Ini adalah sebahagian daripada contoh-contoh roket yang pernah digunakan. Apakah kegunaan roket ini? Dia digunakan untuk menghantar kapal angkasa, satelit dan kuar angkasa. Kemudian kita ada satelit. Apakah kegunaan satelit? Untuk mengumpul maklumat cuaca angkasa, keadaan angkasa lepas, penderiaan jauh, telekomunikasi dan pertahanan. Kemudian kita ada kuar angkasa, digunakan untuk mengumpul dan menghantar maklumat ke bumi tentang jasad angkasa yang jauh. Last sekali aplikasi teknologi yang kita gunakan adalah penderiaan jauh ataupun remote sensing. Kaedah mengumpul dan merekod maklumat dari jarak jauh digunakan dalam pertanian, geologi, pengurusan bencana dan pertahanan. Sekian sahaja perkongsian daripada Cikgu Hani berkaitan bab 10. Teruskan membuat latihan PBD bab 10 menggunakan game Bluecat. Sekiranya anda suka dengan perkongsian Cikgu Hani pada hari ini, silakan like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Bye. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Teruskan menyokong Cikgu Hani. Bye.